Surah Al-Ankabut ni masih lagi tauhid fil barakah. Tauhid fil barakah. Tapi disertakan ayat-ayat bentuk nak bentuk tasjid. Ayat bentuk tasjid nak suruh jadi jadi beraninya kita dan juganya jadi kental lah, dia panggil jadi kental untuk berani dan juga berani untuk menyebarkan akidah tauhid ini. Dan juga nak menolak syirik dan tak jadinya lemah. Jadi kuat dan tak jadi lemah. Alif lam mim ahasibanna, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ini sama seperti mana dalam surah Al-Baqarah itu. Ahasibanna su an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka dibiarkan mereka itu hanya semata-mata dia berkata amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, dia belum lagi pernah diuji. Dia belum pernah lagi diuji. Takut bila diuji itu dia jadi lemah. Iman dia jadi lemah. Takut merosot iman dia tu akan menyebabkan hilang terusnya iman dia. Boleh jadi. Karenanya ini tasliyah dan contohnya fitnah. Contohnya cubaan Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan benar-benarnya kami ujinya umat yang sebelum pada mereka ini. Falaya'lamanna Allahu alladhina amanu, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, walaya'lamanna al-kadhibin. Lalu terzahirnya ilmu Allah Ta'ala. Apa dia? Orang-orang yang jujur. Walaya'lamanna al-kadhibin, dan terzahirnya ilmu Allah Ta'ala orang-orang yang tipu. Yang kata dia tu beriman, yang jujur berkata dia tu beriman, maka dapat terzahir. Am hasibal ladina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataupun adakah orang-orang yang melakukan amal kejahatan itu, mereka menyangkanya an yasbiquna, mereka itu dapatnya mendahului kami. Mendahului kami sini maksudnya mereka itu dapat melepasi daripada azab kami. Dapat lolos dirinya daripada azab yang kami nak kenakan. Melemahkan kami dan dapat melepaskan diri mereka daripada ancaman kami. Sa'ama yahkumun, sangat buruknya apa yang mereka itu putuskan. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Ta'ala, mana yakinnya dia itu akan bertemu dengan Allah Ta'ala, maka dia buat persediaan. Fa inna ajalallahi la'at, maka waktunya itu, maka sungguhnya waktu ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan untuk hari kebangkitan itu la'atin, pastinya akan datang. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Dan barang siapa ya jahada, yang mana dia tu berjuang bersungguh-sungguh. Berjuang bersungguh-sungguh sini ada dua makna. Berjuang bersungguh-sungguh fi sabilillah. Berjuang bersungguh-sungguh sini maknanya fi sabilillah. Mana berjihad fi sabilillah lah maknanya. Satu lagi dengan makna berjuang sungguh-sungguhnya jaga diri dia. Berjuang bersungguh-sungguhnya memperkasakan diri dia. Memperkasakan diri dia, memperkasakan iman dia. Memperkasakan iman dia. Iaitu dengan bisabri wa ta'ah, dengan kesabaran dan ketaatan. Dengan kesabaran dan ketaatan. Fa innama yujahidu li nafsi, maka sungguhnya dia itu dia berjuang
perjuangan dia itu adalah untuk memberi faedah kepada diri dia sendiri. Untuk memberi faedah kepada diri dia sendiri. Mana hasil dia adalah untuk diri dia lah sendiri, faedah kebaikan di akhirat. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Taala itu Maha Ghani. Ghani ini maknanya mustaghnin, makna dia. Mustaghnin ini maknanya Allah Taala yang tidak berhajat. Tidak berhajatnya dengan makhluk. 'Anil 'alamin, tidak berhajat dengan makhluk. Makhluk semua sekali. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, kami akan menghapuskan daripada mereka dosa-dosa mereka. Wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan kami akan balaskan buat mereka lebih bagusnya ahsanal ladzi kanu ya'malun, lebih bagus daripada apa yang mereka itu amalkan. Bila balas ni Allah Taala balas yang lebih baik. Tapi dosa Allah Taala balas yang sama. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya apa? Fardu kanlah wasaina, bila wasiat ni maknanya fardu. Kami fardukan kepada manusia biwalidayhi, terhadap kedua ibu bapa dia husna. yakni ahsinu husna. Mana hendaklah mereka itu buat baiknya pada mereka. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Dan sekiranya mereka itu berkeras, keduanya mereka itu berkeras terhadap kamu, tekan kamu, berusahanya dia itu menekan kamu, litusyrika bi, supaya kamu jadi syirik pada aku. Ma laysa laka bi ilm, yang mana kamu tidak memiliki sebarang ilmu pun untuk dapat melakukan syirik itu. Fala tuti'huma, maka jangan patuh apa yang mereka itu minta. Walaupun mereka itu kedua ibu bapa, tapi ini Allah Taala inilah yang cipta kamu dan ibu bapa kamu. Ilayya marji'ukum, kepada akulah marji'ukum, kamu semua kembali. Kamu kau, tu nenek kamu kau, mak ayah kamu kau, semua sekali itu akan dikembalikan jumpa dengan aku belaka, katanya Allah. Fa unabbi'ukum, maka aku akan khabarkan kepada kamu, ceritakan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, akan apa yang kamu amalkan sekarang ni di dunia ni. Allah Taala akan beritahukan balik, katanya Allah. Aku akan khabarkan balik kepada kamu. Dan sini tabsyirnya, berita gembira sini, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fi salihin. Dan orang yang beriman lagi amal soleh, kami akan masukkan mereka itu fi salihin, di dalamnya kalangan orang-orang yang soleh. Sini zajar teguran sini, ancaman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di kalangan manusia ada yang berkata amanna billah, kami beriman pada Allah Taala. Fa idza udiya fillah, kalaulah dia ni disakiti fillah kerana Allah. Dijadinya susah, kenanya susah pada dia kerana agama, kerana Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia mengadakan cubaan manusia yang memberikan musibah kepada dia itu, kesusahan pada dia itu, ka'adzabillah, sama seperti azab Allah. Azab Allah Taala ni tujuan apa? Azab Allah Taala ini tujuan dianya untuk palingkan manusia daripada kekufuran. Tu tujuan azab Allah. Allah Taala nak palingkan manusia daripada kufur. Tu tujuan utamanya azab. Maka sini bila terbalik ke azabillah, mana dia buat macam azab Allah, maka dia guna azab manusia tu. Azab manusia itu, jadi itu yang bertujuannya untuk memalingkan manusia daripada iman. Azab musibah manusia yang dikenakan dalam bab agama tu, kesusahan agama itu, untuk palingkan manusia daripada iman. Jadi tujuan itulah tujuan azab manusia, azab fitnah manusia yang nak fitnah terhadap agama manusia ni. Jadi dia gunanya alasan kerana Allah Taala untuk tidak beriman,
Alasan apa? Tidak beriman kepada Allah Taala kerana kenanya susah. Ini maksud ka'adzabillah. Wala in jaa nasrun min rabbika, dan sekiranya datangnya pertolongan daripada Tuhan kamu, la yaqulunna inna kunna ma'akum. Mereka pun akan katanya, inna kunna ma'akum, sungguhnya kami ini bersama dengan kamu. Awalaysa Allahu bi'alaman bima fi suduril alamin. Dan adakah Allah Ta'ala ni tidak tahu akan apa yang ada di dalam hati-hati makhluk sekalian? Yang sampai dia pergi kata gitu tu seolah-olah macam Allah Ta'ala tak tahu kau macam mana? وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Dan benar-benarnya Allah Ta'ala itu mengetahui akan orang-orang yang beriman. Bila sebut kata Allah Ta'ala tahu, maka sini maksudnya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala tahu, mana Allah Ta'ala boleh balas. Allah Ta'ala tahu, maka Allah Ta'ala boleh balas. Jadi wala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Dan Allah Ta'ala benar-benar mengetahuinya akan orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Ta'ala benar-benar mengetahui orang-orang yang munafik, yakni Allah Ta'ala menzahirkan Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang mereka itu zahirkan iman dan apa yang mereka itu sembunyikan kekufuran. Apa yang Allah Ta'ala sembunyikan kekufuran. Yakni sininya kesimpulannya manusia ada 3 bahagian. Seperti mana ayat yang sebelah pula yang menyebut waqala alladziina kafaru lil ladziina amanu, situ kategori yang ketiga. Iaitu 3 jenis manusia yang menerima dakwah. Satunya adalah orang yang beriman. Yang keduanya orang kafir lah, tak terima lah. Yang ketiganya yang berbolak-balik. Dipanggil muzabzabina bainahuma. Tak tengah tak tepi. Yang keliru tak jelas, sama ada orang yang beriman pun ya, boleh jadi satu ketika tiba-tiba jadi orang kafir pun ya juga, seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan ini, yang ayat yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Karena ini dipanggil orang munafik. Ini orang munafik. Dan juga orang yang duduk di atas pagar. Atas pagar, iman dia itu iman atas pagar. Bila dapat senang, maka dia beriman. Bila dapat susah, maka dia kafir. Dan ini biasanya bagi orang yang baru masuk Islam ataupun baru nak masuk Islam. Dia panggil mu'allaf.
muallafati qulubihim, kan? Dia panggil muallafati qulubihim. Muallaf apa, nak pujuk hati mereka. Nak pujuk hati dia. Mereka nak satukan hati mereka, dia panggil muallaf. Kan, nak satukan hati dia tu, nak jadi supaya dia boleh terima. Muallaf ni asal maknanya adalah orang yang tak masuk Islam lagi. Orang yang tak masuk Islam dipanggil muallaf. Kan? Jadi orang-orang ginilah, bila nampak senang dia akan terima. Bila nampak susah, dia akan tidak mahu beriman. Dan golongan yang ketiga ni lah kira-kiranya golongan munafik. Golongan munafikun. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Ini syikayah dan tegamanya berkata orang-orang kafir kepada orang yang beriman. Dia kata apa? Ittabi'u sabilana, ikutlah jalan kami. Ikut bawakan kami lah. Ikut cara bawakan kami. Ikut jalan kami, ikut cara kami, tariqah kami. Sabil dengan mana? Tariqah. Ikut tarikat kami. Ya, kita tarikatlah sendiri. Ya. Dia akan kata ikutlah tarikat kami. Wal nahmil khataya. Kamu ikut tarikat kami, kami akan tanggung dosa kamu. Tanggung dosa. Dia kata, kamu ikut tarikat kami tanggung dosa. Tak ada masalah. Dosa kamu tak ada, hilalnya habis. Karena kami yang tanggung dosa. Jadi amal gini ada pada Berelwi pun ada. Berelwi ada amal gini. Syiah berleluasa lah. Kalau Syiah berleluasa benda ni. Lepas tu termasuk juga Kristian apa semua. Nasara. Ada buah ni. Ada. Jenis gini. Jenis tubuh dosa. Jenis tubuh dosa. Boleh tangguh dosa lah. Boleh tangguh dosa. Mana ditebuskan dosa itu kepada satu orang. Dan orang itulah sebagai penanggung. Dan orang itu akan buat upacara tertentu untuk menghapuskan dia. Menghapuskan dosa tu. Macam Berelwi di Pakistan, dia akan guna cemeti. Dia guna cemeti. Jadi orang yang berdosa akan upah orang-orang yang nak duit lah. Di kalangan orang-orang miskin, dia nak duit daripada orang kaya. Maka orang kaya akan bagi duit kepada orang-orang miskin yang lapar duit itu, untuk tahan diri dia daripada kena bedah. Bedah situ adalah bedah dosa untuk hapusnya dosa orang kaya. Untuk hapus dosa orang kaya. Itu dilakukan. Pokok Berelwi di Pakistan. Dan begitu juga Syiah di Pakistan. Dia tebus dosa dia dengan bedah. Dengan kuku besi. Dengan kuku besi belakang. Belakang dia. Dan juga rantai besi. Guna rantai besi, guna parang. Parang pun bukan parang tajam pun. Mana parang dia tumpul lah. Tapi tumpul-tumpul pun berdarah juga lah. Berdarah. Itu. Bentuk tebus dosa. Mana ikut tarikah mereka, ikut fahaman mereka, ada bentuk penebusan dosa. Kami boleh tanggung dosa kamu. Tak payah nak susah apa. Manusia ni yang takut sekalinya dosa. Dosa dia tu nak tanggung dosa dia, dia tak tanggung. Dia nak lepasnya dosa dia. Maka adanya satu bentuk shortcut sini. Bolehnya hapus dosa kerana disuruhnya dosa itu pada orang lain. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Sini Allah Taala beritahu sama sekali yang mereka itu tidak bolehnya menanggung dosa mereka itu walaupun sedikit. Nak tanggung dosa orang lain tak mampu langsungnya dia nak tanggung dosa orang lain walaupun sedikit. Sedikit dia nak tanggung pun dia tak boleh dah tanggung. Tak boleh sininya min syai'in sini min syai'in la qalil wala kathir. Sikit ke banyak? Tidak. Dan sini ni maknanya bentuk ambil, mana ambil ada bentuk serah dosa ni, pemberian dosa, tanggung dosa ini. Walaupun diredai oleh orang yang nak terima dosa. Orang yang nak terima dosa tu dia terima. Yang nak terima tu dia reda sekali. Dan dia reda tu tak beri faedah apa-apa, tak akan hapusnya dosa. Tak akan terhapus dosa.
Kerana yang benar itu adalah milik Allah. Kerana yang benar itu adalah milik yang Allah, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan adanya satu orang, tidak mengadakan seseorang itu bolehnya berkuasa bebas nak menentukan hak dia. Mereka mengikutnya perintah Allah dan juga hukum Allah. Dan hukum Allah Ta'ala itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, Allah tazirwa ziratu wizra ukhra. Tidak ada penanggung dosa yang boleh tanggung dosa orang lain. Tidak. Kita nak kirim dosa ni tak boleh. Seperti mana tak boleh nak kirim pahala, begitulah juganya kirim dosa. Tidak boleh. Karena dinafinya kedua-duanya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian Allah taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidak bolehnya faedah pada satu orang itu melainkan usaha yang dia buat. Dan penanggung dosa ini tidak tanggungnya dosa orang lain. Dan tak boleh nak pindahkan dosa dia itu kepada orang lain untuk ditebuskan, tidak boleh. Maka sini Allah Ta'ala terus jawab, wa ma hum bihamilina min khatayah min khatayahum min syai'. Innahum lakadzibun, sungguhnya mereka itu bohong. Mereka itu bohong saja mengatakan kami boleh tanggung. Itu bohongnya. Setakat nak bohong ramai orang boleh bohong, kan? Setakat nak bohong, dia bohong kata kami nak tanggung. Tanggung sungguh tak tanggung. Dan inilah fahaman di kalangan orang-orang yang kafir. Dia ingatnya bolehnya tak dipindah-pindahkan gitu, dan bolehnya dibuat secara tebusan. Kemudian ya wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan pastinya mereka itu akan tanggungnya athqalahum, dosa mereka sendiri. Dosa mereka sendiri mereka itu akan tanggung. Ya, mereka itu akan tanggungnya dosa mereka itu sendiri. Wa athqalan, dan dosa tanggungan orang lain. Yakni athqalan situ athqalan ghairahum, yang selain pada mereka. Ma athqalihim, yang digabungkan dengan dosa mereka. Macam mana pula sini? Ditanggung dosa orang lain pula. Sini dosa orang lain, situ bukan dia akan tanggung dosa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dosa tambahan yang lain. Tambahan yang lain. Dosa sini adalah tambahan daripada yang lain. Yang lain situ maksudnya, yang lain itu adalah menyesatkan orang. Yang lain sini maksudnya yang menyesatkan orang. Maka bentuk tanggung dosa orang itu tak. Dosa dia menyesatkan orang itu. Orang yang buat sesat itu tanggung dosa. Ya, dia tanggung dosa dia sendiri. Mana guru mereka yang mengajar benda sesat itu menanggung ke dosa pengikut dia? Dia tak tanggung. Itu tak tanggung. Dia tanggungnya adalah dosa yang dia ajar kepada orang lain. Dosa yang dia ajar sesat kepada orang lain itu yang dia tanggung. Sebab tu wa asqalan sini, wa asqalan itu adalah dia akan tanggung dosa, dan dosa itu pembuat dosa pun akan berdosa juga. Pembuat dosa pun akan berdosa juga. Bukan sini tanggung dosa betulnya tanggung dosa hilang dosa daripada orang itu, tidak. Tanggung dosa yang sama misal. Yang sama. Kalau dapat 10 dosa, maka 10 lah dosa dia akan dapat. Dan ini ayat bukan dengan maksud dia tanggung dosa orang lain, tidak. Sebab tu lafaz orang lain tak sebut pun, asqalan saja disebut. Ma asqalihim ada, asqalan tak beritahu, ghairahum tak ada. Yang selain pada mereka tak diberitahu pun. Maknanya sini adalah dosa yang lain daripada dosa yang dia buat yang untuk diri sendiri. Ini yang dia buat untuk berkaitan dengan buat susah pada orang lain, buat zalim pada orang lain pula. Kerana orang yang buat zalim pada orang lain ni dapat dosa yang lain pula, dosa besar. Satu lagi, dosa menyebarkan kesesatan, kan? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Siapakah lagi yang tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta kepada Allah Taala. Dusta sini maknanya mestilah dia tipu kepada orang lain. Dia tipu pada orang lain, dia sebar benda bohong kepada orang lain. Dan menyebar bohong kepada orang lain, dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Dan inilah asqalan yang dia tanggung.
Askar lain dia tanggung, dosa yang dia sebar kepada orang lain. Kesesatan yang dia sebar kepada orang lain, yang dia sesatkan orang lain. Lalu orang lain itu tanggung dosa, berdosa juga. Ya, berdosa juga. Mana masih lagi tetapnya berdosa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Dan benar-benarnya kami utuskan Nabi Nuh sebagai rasul kepada kaum dia. Maka Nabi Nuh duduk berdakwah di kalangannya kaum dia itu alfasanatin illa 50 ama. Selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun kurangnya 50 tahun. Kurang 50 tahun. Kurang 50 tahun. Mana? 900 setengah. 950 tahunnya dia dakwah kepada kaum. Umat zaman dahulu umur dia panjang. Fa akhadahumut tufan. Lalu mereka itu kaum Nabi Nuh itu dikenakan banjir besar. Wahum zalimun, dan mereka itu dalam keadaan mereka itu buat zalim. Zalimnya tidak terima ajaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Walaupun sampai beratus tahun dah, dekat 1000 tahun di dakwahnya kaum dia, tapi tidak mahu terima juga. Fa anjaynahu wa ashabas safinah, dan lalu kami memberi selamatkan Nabi Nuh wa ashabas safinah, dan juga penghuni kapal itu. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan kisah dia ini untuk pengiktibaran bagi sekalian makhluk. Wa Ibrahim id qala liqaumihi u'budullaha wattaquh. Dan Ibrahim pula yang Allah Taala utuskan ketikanya dia berkata kepada kaum dia, u'budullaha, hendaklah kamu beribadah hanya pada Allah Taala wahdah saja. Wattaquh, dan hendaklah takut pada dia, takwa pada dia. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah baiknya buat kamu sekiranya kamu ini mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Hanyalah kamu duduk sembahkan itu yang selain daripada Allah Taala itu adalah awthanan, sembahan-sembahan yang selain pada Allah Taala. Wa takhluquna ifka, yang kamu reka-rekakan, kamu yang rekakan dusta. Kamu rekakan dusta, iaitu adalah Tuhan yang layak disembah, yang selain daripada Allah Taala. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sungguhnya ya orang-orang yang kamu seru yang selain daripada Allah Taala itu, la yamlikuna lakum rizqa, mereka itu tidak mampunya nak berikan kepada kamu rezeki. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka hendaklah kamu mencari mengharapnya rezeki di sisi Allah Ta'ala. Indallahi rizqa wa'buduh, dan beribadahlah kamu hanya pada Allah Ta'ala. Washkuru lahu, dan hendaklah kamu mensyukurinya. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu semua sekali dikembalikan. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum, ini jumlah mu'taridah, dan sekiranya mereka itu mendustakan kamu, yakni golongan musyrikun itu mendustakan dakwah kamu. Faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka benar-benarnya telah mendustakan umat-umat yang sebelum pada kamu. Wa ma 'alar rasuli illa al-balahul mubin, tidaklah tanggungan ke atas rasul itu melainkan menyampaikan yang nyata, yang jelas sejelasnya. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'idu. Sini bayan pada ba'as, bayan kepada hari kebangkitan. Dan adakahnya mereka itu tidak melihat dengan mengambilnya periktibaran, kaifa yubdi'ullahul khalq, bagaimananya Allah Taala memulakan penciptaan dia, thumma yu'iduhu, kemudian dia mengulangi baliknya ciptaan dia. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sungguhnya perkara itu iaitu bentuk pengulangan ciptaan itu ke atas Allah Taala lagilah mudah. Lagilah mudah. Dan cipta yang awal pun mudah, cipta ulang balik lagilah mudah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Qul siru, maka kamu pergilah merantau di negeri mana-mana dengan tubuh badan kamu.
dan juga dengan hati kamu. Fanzuru, maka lihatlah kamu itu untuk pengiktibarannya. Kaifa bada'al khalq, bagaimana yang Allah Ta'ala mulakan ciptaan dia. Tengok pada ciptaan yang mana-mana tepat ada. Ya. Gilah mana-mana. Kapung mana pun adanya tanda-tanda itu. Permulaan ciptaan. Iaitu adanya orang dahulu. Ada orang dulu. Di sini orang dulu ada di sini. Ada. Kemudian Tsummallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah Ta'ala mengada ciptakan golongan yang lain pula. Golongan yang lain pulanya Allah Ta'ala cipta. Mana sebelum pada ni adanya bapa, mak, kan? Kemudian tinggalnya tuk lah, tinggal tuk. Nenek. Kemudian tuk nenek tu mati. Tinggal pulanya ada yang mana ada tu anak-anak. Kan? Bapa mati, mak mati, maka tinggalnya anak-anak. Kemudian anak tu pula jadi besar. Lepas besar tu mati mereka ni, berganti yang lain pula. Dan Allah Ta'ala kekal biarkan gini, nak beritahu pada manusia, Allah Ta'ala tukar gantinya sentiasa orang-orang tertentu pada setiap masa, di mana-mana. Dan begitu juga binatang apa semua sekali, dan begitu juga tumbuhan. Allah Ta'ala buatnya gitu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu itu qadirun. Allah Ta'ala berkuasa penuh. Yu'adzimu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah Ta'ala mengazabkan siapa yang Allah Ta'ala khendaki. Wa yarhamu man yasha. Dan Allah Ta'ala merahmati siapa yang Allah Ta'ala khendaki. Wa ilaihi tuqlabun. Tuqlabun dengan mana turja'un. Itu kepadanya lah kamu semua sekali dikembalikan. Jadi turja'una yaumal qiyamah. Dikembalikan ke hari kiamat kelak. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama, dan tidaknya sama sekali yang pokok kamu ini dapat melemahkan Allah Taala dengan cara meloloskan diri, melepaskan diri di bumi ke, tidak dapat. Wala fis sama, dan tidak juga di langit pun tidak dapat melepaskan diri keluar ke langit mana-mana. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak adanya buat kamu yang selain pada Allah Ta'ala sebarang pemberi wali yang boleh yang memberi pertolongan, perlindungan. Wala nasirun, dan tidak ada yang boleh yang memberi pertolongan. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi, dan orang-orang yang kufur akan ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah Ta'ala, ulaikal ladzina ya'isu mir rahmati, mereka itulah yang akan menyesal sungguhnya, putus asanya mereka itu mir rahmati, daripada rahmat aku. Lalu falan yadkhulul jannah, mereka itu tidak akan dapat masuknya syurga sama sekali. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itu akan memperolehi azab yang pedih yang mereka itu akan kena esok. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu, ini sama kisah Ibrahim. Maka tidaklah jawabnya kaum Ibrahim itu illa melainkan an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar. Itu mereka berkata bunuhlah dia, iaitu Ibrahim, au harriquhu, ataupun bakarlah dia, fa anjahu Allah, lalu Allah Taala selamatkan Ibrahim minan nar, daripada api. Selamatkan sini maknanya maka Allah Taala selamatkan Nabi Ibrahim daripada panasnya api walaupun masuk dalam api. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada kejadian itu adalah berupa tanda-tanda keesaan Allah Taala, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Wa qala innamat takhantum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Dan berkata ya Nabi Ibrahim, hanyalah innamat takhantum, hanyalah kamu ambil yang selain pada Allah Taala itu awthanan, sembahan-sembahan yang selain pada Allah Taala itu hanyalah mawaddah situ maf'ul lahu, maf'ul li ajli. Mawaddah situ maf'ul li ajlihi, kerananya nak menzahirkan kasih sayangnya di kalangan kamu. Nak menzahirkan kasih sayangnya di kalangan kamu. Kerana nak benda tu je. Naknya nak baik, nak berbaik, nak berkasih sayang sesama mereka. Dan ramai mana yang modal ni, kan? Ramai mana yang modal benda sama ni, nak buat syirik jadi buat syirik kerana nak jaga hati, nak jaga
sayang kepada keluarga ni, kecintaan kepada keluarga, tak tergamuknya dia tu, akibatnya dia pun buat sama, dia pun berada di dalam majlis yang sama. Dan semua sekali ini kerana tak tergamuk ya, dia duduk dalam majlis yang sama, dia buat juga pun kerana benda yang sama. Sehingga ada orang kata, oh kenapa kita nak bercakap pasal akidah? Ramai mana orang kita yang tak solat, ramai mana yang apa kita yang tidak mengeluarkan zakat, ramai mana orang kita yang buat maksiat banyak, kan? Kalau dia solat banyak mana sekali, kalau dia puasa banyak mana sekali, kalau dia zakat semua sekali dia bayar, tak pernah miss pun dia bayar. Tapi kalau dia akidah sesat, amal yang dia buat tu semua sia-sia. Maka apa yang penting? Yang pentingnya iman dia, akidah dia. Akidah dia tu yang penting. Maka kita kena sebarkan akidah biar betul. Sebab dengan betulnya akidah tu selamat semua. Walaupun sekecil-kecil amal yang dia buat pun tak apa, tak ada masalah. Ya, misqala habbatin min khardal min iman. Walaupun sebesarnya iman dia tu sebesarnya misqala habbah khardal. Khardal ni mana biji sawi. Sama besarnya biji sawi. Dalam riwayat lain sama besar dengan zarah. Iman dia tu, berat dia tu adalah beratnya zarah. Pasti akan dikeluarkan dia tu daripada api neraka. Dengan syafaat Nabi. Akan dikeluarkan dia tu daripada api neraka. Maka yang pentingnya adalah akidah tauhid. Dengan akidah tauhid, kalau dia ada buat, walaupun kecil je, mana dia malas semua sekali tu, tengok ada sampah sikit tu, dia ambil sampah yang halus tu. Yang ambil halus tu, dia pergi buang. Halus ya. Dia buang. Maka kalau itu je iman dia, yang lain tu semua hidup dia ni buat jahat, sehingga guru saya kata, seolah-olah dia ni tak pernah senyum pun dengan orang. Tak pernah senyum. Tak pernah pun buat baik langsung. Kepada diri dia sendiri ke, kepada keluarga dia sendiri ke, dia tidak akan buat baik. Dan dalam banyak-banyak dia tak pernah buat baik tu, hanya satu saja dia buat baik. Contohnya, ambilnya sampah kecil, halus tu, dia ambil buat. Ambil buat. Maka Allah Ta'ala nilai itu sebagai iman. Itu iman dia. Dan iman dia tu, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada api neraka selepas pada itu. Selepas daripada masuk neraka lah. Selepas pada masuk neraka. Dan kalau Allah Ta'ala kendaki, kerana dia ni tidak syirik pada Allah Ta'ala boleh hapuskan semua dosa-dosa dia yang lain. Fil hayati dunia, masuk kehidupan dunia ni lah. Duk lapar-lapar nak bersaing. Lapar-lapar nak berkasih sayang. Sesama mereka. Thumma yaumal qiyamah. Kemudian pada hari kiamat pula macam mana? Yang duduk nak berkawan tu, yang nak bersaing tu, yang nak menzahirkan bentuk kecintaan, kasih sayang sesama mereka itu. Masa akhirat macam mana? Yakfuru ba'dukum bi ba'd. Saling mengkufuri satu sama lain. Pula. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Saling kutuk mari. Saling laknat laknat pada satu yang lain. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kamu semua sekali, kamu kutuklah apa pun, tempat kamu semua sekali masuk dalam neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidaknya buat kamu adanya sebarang penolong yang boleh menolongnya kamu, dapat selamatkan kamu daripada azab api neraka. Maka tak perlu koyahlah dapat keluar daripada api neraka. Tak dapat koyah. Kerana bila melakukan syirik, bila membenarkan syirik, kita tetap menyokong syirik, maka kita termasuk di kalangan orang yang syirik. Maka tak keluar. Sebab tu bentuk sokongan pada syirik ni jangan ada. Maka kita kena zahir, kita tolak syirik. Zahir tolak syirik. Fa'amana lahu Lut. Maka beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim ni, Nabi Lut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Berkatanya Nabi Ibrahim, aku nak hijrah kepada Tuhan aku. Ke Tuhan aku sini maknanya, dia nak pergi mengikut perintah Allah Ta'ala lah. Iaitu pergi ke mana? Ke Syam. Ke bumi Syam yang penuh berkah. Itu Palestin lah. Innahu huwal azizul hakim. Dialah Allah Ta'ala, sungguhnya dialah Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi mahanya bijaksana. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami kurniakan kepada dia anak dia yang Ishaq, kemudian cucu dia Yaqub. Wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwah, dan kami jadikan pada zuriatnya an-nubuwah, ada yang jadi nabi, mendapat anugerah kenabian, wal kitab, dan ada yang mendapat kitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami memberikan ganjaran buatnya fid dunya, di dunia ini. Itu disebutnya
kata-kata yang baik kepada Nabi Ibrahim. Itu umat Nabi Muhammad SAW masih lagi mengenang jasanya Nabi Ibrahim, imam yang mentauhidkan Allah Taala. Kemudiannya, wa innahu fil akhirah, sesungguhnya dia di akhirat la minas salihin, benar-benarnya dia ini termasuk di kalangan orang yang soleh. Dan ingatlah cerita pula walutan, ingatlah cerita Nabi Lut. Id qala liqaumihi, tatkala dia berkata kepada kaum dia, innakum lata'tunal fahisha, sungguhnya kamu ini mendatangi perkara yang keji, iaitu melakukan hubungan sesama lelaki. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tak pernahnya ada seorang pun di kalangan umat yang sebelum pada ini, makhluk yang sebelum pada ini, yang bolehnya mendahului kamu, kerana kamulah golongan yang teratas, golongan yang pemula, golongan yang pendahulu melakukan amalan terkutuk ini. Innakum lata'tunar rijala wa taqta'una as-sabil, adakah patutnya kamu itu mengadakan hubungan dengan lelaki, wa taqta'una as-sabil, dan kamu memutuskan jalan. Jalan sini ada dua makna, jalan zuriat manusia. Satu, jalan zuriat manusia, kerana sini dengan bermain dubur, maka dengan bermain dubur itu maka terputusnya zuriat manusia. Dan satu lagi, memutuskan jalan sini, kamu ini memutuskan jalan kerana mereka itu menghalang musafir yang lalu lalang. Lalu mereka itu rompak musafir, ataupun kadang-kalanya mereka itu akan membunuh musafir yang lalu itu. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu kamu pergi mendatangi ke tempat nadikum. Nadikum ni mana majlis kamu. Majlis tempat duduk kamu. Majlis ni maknanya tempat duduk. Tempat duduk kamu. Al-munkar, kamu mengadakan kemungkaran, kamu membawakan kemungkaran di situ. Iaitu dengan menyakiti manusia di situ. Mana situ tu tempat nak khianat orang. Tempat nak khianat orang lain yang lalu lalang situ. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah, maka tidaknya jawapan kaum dia, kaum Lut ini, illa an qalu, mereka berkatanya mereka itu, itina bi'adzabillah, bahawa datangnya kepada kaminya azab Allah. In kunta minas sadiqin, sekiranya kamu ni termasuk di kalangan orang yang jujur. Qala rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Dan berkatanya Nabi Lut, Rabbi unsurni, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Hadapi apa? Mengalahkan alal qaumil mufsidin, kaum yang membuat kerosakan ini. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Tak kala datangnya utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawanya berita gembira, yang mana Nabi Ibrahim mendapatnya anak. Qalu, mereka berkata, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Mereka berkata, sungguhnya kami ni datang ni nak membinasakan penduduk negeri ini, yakni Sodom. Inna ahlaha kanu zalimin. Sungguhnya penghuni Sodom itu mana kaum Nabi Saleh lah sini, mana Nabi Lut lah mana yang sini. Kanu zalimin. Mereka itu adalah golongan yang zalim. Qala inna fiha nuta. Qala, katanya Nabi Ibrahim, inna fiha nuta, di situ adanya Lut. Qalu, mereka berkata, nahnu a'lamu bima fiha, kami yang lebih tahunya siapa yang ada di situ. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mara'atahu kanat minal ghabirin. Pastinya kami akan selamatkan dia Lut, wa ahlahu, dan ahli keluarga dia, illa mara'atahu, melainkan isteri dia, kanat minal ghabirin, kerana dia itu termasuk di kalangan orang yang tinggal mendapat azab. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Okay, habis sini lah.
Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.